Sebelum mula saya nak testing, boleh dengar suara saya semua? Boleh Ustaz. Ustaz, insyaAllah boleh dengar jelas. Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau semua dah bersedia, boleh mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya, di atas kurniaannya, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah ya, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama ya diberikan ruang dan peluang ya, direzekikan ya, dipanjangkan umur untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini ya, kehadiran yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ya, sama-sama kita mohon dan doa ya, dengan keberkatan ya yang ada pada majlis ilmu ini. Kita mohon keselamatan ya, kita mohon kesihatan dan perlindungan ya, kepada Allah SWT daripada segala musibah ya, ancaman, sakit ya, dan sebagainya. Dan itu juga kita mohon diberikan ya, kefahaman dalam menuntut ilmu ya, kekuatan untuk ya, mengamalkan ilmu ya, serta dapat menyampaikan ya, ilmu khususnya pada ahli keluarga kita ya, masyarakat setempat kita ya, insya-Allah ya, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua atas kehadiran ya, hampir dekat 50 peserta ya, insya-Allah nanti akan bertambah lagi lah ya, ahlan wa sahlan semua ya. Jadi pada hari ini ya, kita akan teruskan lagi ya, siri kita dalam kuliah ya, perkemas bacaan tajwid ya, iaitu hari ini siri yang ke-7 lah ya. Maksudnya telah berlalu siri pertama, siri kedua sampai siri ke-6. Jadi apakah perkara-perkara yang akan kita bincangkan, insya-Allah saya akan maklumkan. Dan sebelum tu ya, terima kasih juga kepada Al-Hajj Qiraat Center ya, yang ditajui oleh Datin Raja Hanadiza ya, bersama dengan tim pengurusannya di atas kesungguhan beliau ya, dalam mengurus ya, dan melancarkan program ya, yang banyak ya, program-program Al-Quran yang diadakan di bawah Al-Hajj Qiraat Center ini. Mudah-mudahan beliau terus sihat dan diberikan ya, kesihatan ya. Begitu juga semua ahli-ahli ya, yang terlibat ya. Allah sama-sama kita doakan. InsyaAllah baiklah ya, kalau semua dah bersedia, cuma pastikan ya pada semua peserta ya, tolong matikan ya, ataupun mute-kanlah ya, dia punya sound ya, supaya tidak mengganggu kelancaran kita pada pagi ini. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan dan pertanyaan ya, nanti di hujung nanti insya-Allah ya, boleh kita ajukan dan boleh kita bincangkan bersama insya-Allah.
Jadi baiklah, pada pagi ini kita dah masuk siri yang ke-7. Apakah perkara-perkara yang telah kita bincangkan, ya, mungkin masih ingat lagi, ya, siri 6 sampai siri pertama sampai siri yang ke-6, iaitu kita nak kenal, ya, secara detail, ya, kaedah-kaedah, ya, bacaan-bacaan yang telah dijadikan hukum bacaan yang perlu kita sempurnakan dalam bacaan Al-Quran kita. Bukan sekadar kita tahu, tapi kita nak belajar, kita nak kaji kenapa, bagaimana, ya, kenapa jadi macam tu, sebab apa, ya. Itu kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu kena tahulah, ya, kena cari kebenaran-kebenaran, ya, supaya apa yang kita belajar, apa yang kita tahu itu, ya, ilmu yang kita dapat itu, ya, menjadikan kita lebih yakin, ya, lebih kuat, ya. Maknanya kita beramal atas dasar ilmu. Jadi bacaan kita insya-Allah, ya, kita akan dapat baca dengan baik dan dapat meningkatkan lagi, ya, kualiti bacaan kita. Jadi itulah, ya, objektif dan matlamat, ya, yang saya nak capai, ya, supaya setiap peserta yang hadir, ya, dapat manfaat, ya, dapat kefahaman dan dapat tahu, ya, apa perkara-perkara, ilmu-ilmu yang perlu kita tahu, ya, yang sebelum ni kita tak tahu. Jadi insya-Allah lah, ya, mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan, ya, urusan kita dalam menuntut ilmu ini, ya, dan beri kefahaman kita seluas-luasnya, ya, dalam mempelajari, ya, ataupun menghadiri kuliah perkemas bacaan tajwid ini. Okey. Okey, kita lihat di paparan ini. Jadi ini adalah hukum-hukum yang kita telah bahaskan sebelum ini, kalau masih ingat, ya. Di awal kita bahas tentang harakat, ya. Kemudian, ya, kita daripada harakat itulah, ya, daripada satu huruf, ya, kemudian bila pertemuan dua huruf, maka di situlah berlakunya, ya, perkembangan ataupun penamaan hukum-hukum bacaan, ya. Jadi kalau boleh, ya, pastikan bersedia adalah nota-nota yang telah lepas tu, kalau boleh di print out, ya, supaya kita dapat merujuk, ya, supaya tak ketinggalan. Tak ketinggalan ni maksudnya ilmu yang kita pelajari itu, ya, kita dapat lengkapkan lah, ya, mana daripada siri pertama sampai siri yang ke-7 ini. Dan rakaman juga ada, ya, kalau tak sempat, ya, tak faham, ya, boleh ulang balik lihat pada rakaman, ya, dan dibantu dengan nota-nota, ya, yang akan diuruskan oleh admin lah, ya, Al-Hijj Qiraat Center ni. Jadi ini hukum-hukum yang telah kita bahaskan, ya, iaitu masih lagi bab saghir, ya. Bab saghir ni yang pertama lah, ya. Bab saghir ni kalau masih ingat saghir ni apa, iaitu huruf pertama yang sakin, ya, berjumpa dengan huruf kedua yang berbaris, ya, huruf kedua yang berbaris. Maka di situ ada beberapa hukum dan salah satunya yang kita nak bicara adalah yang pertama. Jadi yang pertama ini iaitu hukum yang melibatkan nun sakinah dan tanwin, ya. Jadi sebab itulah apabila huruf pertama itu mati, ya, maksudnya nun itulah, ya, disebut sebagai nun sakinah, nun sakin, berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris, maka di situ berlakunya ada 4 hukum. Ni, ya, ada empat hukum. Jadi kita dah belajar hukum yang pertama, ya, izhar halki, syarat-syarat dia, ya, kenapa jadi izhar, sebab dia, penamaan dia, ya, dan cara bagaimana nak baca izhar halki itu, ya. Apakah kita nak nyatakan, jelaskan pada nun ataupun pada huruf-huruf izhar, itu pun telah kita bincangkan. Kemudian pada minggu lepas, ya, pada kuliah siri yang ke-6, ini kita refresh balik lah, ya. Kita refresh balik. Pada siri yang ke-6 kita dah masuk, ya, jadi izhar dah selesai, kita masuk idgham bi gunnah dengan idgham bi ghairi gunnah.
Dan kita telah bincangkan apakah syarat-syarat nak jadi idgham ni, syarat-syarat nak gabungkan ni, ya. Apakah syarat-syarat dia? Huruf pertama boleh digabungkan pada huruf yang kedua, ya, kalau masih ingat, ya. Jadi di situ juga kita bincangkan tentang kamil dan nakis, ya. Kenapa berlakunya, ya, perbezaan ataupun berlakunya kamil dan nakis pada idgham ini? Apakah faktor-faktornya? Itu pun telah kita bahas, ya. Tengok balik, ya, video ataupun nota-nota, dan bagaimana cara bacaannya, ya. Jadi sebab-sebab semua tu kita dah bahaskan, ya, dan mana yang ketinggalan tu kena dapatkan balik semula lah, ya. Lihat balik dia punya video, lihat balik dia punya nota tu, insyaAllah, mudah-mudahan membantulah. Okey. Kemudian pada hari ini, ya, pada hari ini. Okey. Jadi hari ini kita akan bincangkan hukum yang ketiga, iaitulah ikhfa hakiki. Jadi dalam nun sakinah dan tanwin ada 3 hukum utama, iaitulah ya, bacaan izhar, ya, bacaan idgham, ya, dan satu lagi bacaan ikhfa, ya. Di mana bacaan ikhfa ini ada yang hakiki dan ada yang majazi, ya. Kita bincang satu-satu lah. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan hukum yang ketiga, iaitu ikhfa hakiki, iaitu nun sakinah, ya, dan tanwin dibaca dengan ikhfa hakiki. Okey, baik. Kita terus kepada paparan seterusnya, ya. Sebelum kita pergi lebih jauh, lebih baik kita lihat dulu, ya, rujukan kita ataupun matan, ya, yang menjadi panduan kita dalam menentukan hukum-hukum, ya, dalam nun sakinah dan tanwin, iaitu daripada matan, ya, Tuhfatul Atfal, ya, pada bait yang ke-14 dan ke-16. Okey, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, rahimahullah ta'ala. Saya akan bacakan teks matan dia. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti fadammantuha sif dha thana kam ja da syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi rukan da' zalima, ya. Jadi ini antara kita matan yang menjadi hujah kita, hujah utama kita lah, ya, dalam hukum ataupun yang kita nak bincangkan, ya, iaitu pada ikhfa hakiki. Dan saya bawa dulu, ya, sepatutnya kalau ikut urutan itu, ya, selepas izhar, idgham itu ada satu lagi hukum iqlab, ya, mana pada ats-tsalits, ya, was-tsalitsu. Tapi saya masuk yang keempat lah, ya. Sepatutnya perbincangan kita pada hari ini hukum yang ketiga tu adalah iqlab, ya. Tapi iqlab tu saya anjakkan, ya, kemudian nanti. Dan hari ini kita nak tumpukan kepada, ya, yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Jamzuri ini, iaitu hukum yang keempat. Jadi kalau dalam nota ni hukum yang kita nak bincang ni hukum yang ketiga lah, iaitu ikhfa hakiki. Al-ikhfa'u 'indal fadili, ya, ikhfa menurut sisi al-fadil, yakni ulama qiraah, ya, minal hurufi, daripada baki-baki huruf hijaiyah, ya. Maksudnya daripada hukum izhar, ya, baki daripada huruf-huruf idgham, ya, huruf iqlab, maka baki daripada itu, ya, yang berjumlah semuanya itu ada 28 huruf, ya. Maka baki daripada ditolak daripada iqlab, tolak daripada izhar, tolak daripada idgham, maka itu adalah huruf-huruf yang disebut sebagai ikhfa, ya. Okey.
Minal hurufi wajibun lil fadili, daripada huruf-huruf hijaiyah yang wajib 28 bagi ulama qira. Lil fadilin wajib kepada ulama qira. Fi khamsatin, ya, iaitu min ba'di 10 ramzuha. Ya, pada 15 tempat, ya, pada 15 huruf, ya, iaitu jumlah keseluruhannya, ya, ramzuha yang telah dirumuskan fi kilmi hadzal baiti qad namantuha, rumusnya dalam bentuk bait syair, ya, yang telah aku himpunkan, ya, kata Syekh Sulaiman Jamzuri di sini, iaitulah pada sif dzatana kamja da syakhsun qad sama dan tayyiban zid fi tuqadda zalima. Jadi baki daripada, ya, 28 huruf, ya, ditolak, daripada 28 tu tolak huruf izhar, tolak huruf idgham, tolak huruf iqlab, maka ada baki 15, ya, dan 15 itulah adalah huruf-huruf, ya, bagi bacaan ikhfa, ya, bukan huruf-huruf ikhfa, huruf-huruf bagi bacaan ikhfa. Ikhfa pada huruf mana? Huruf pada nun. Bermaksud apabila nun berjumpa dengan 15 huruf ini, ya, nun tidak boleh dibaca dengan izhar, tidak boleh dibaca dengan idgham, tetapi kena baca dengan ikhfa, ya. Okey. Jadi 15 huruf ini yang terdapat pada awal, ya, pada awal kalimah, iaitu huruf sad, ya, daripada kalimah sif, kemudian zal, ya, sa, ya, huruf kaf, ya, huruf jim, shin, ya, ini elok kita bagi guru Quran ke ataupun kita bagi pelajar ni hafal ni matan ni, ya, nak hafal ataupun nak ingat sesuatu huruf tu banyak 15, ya. Kadang tukar-tukar hafal dia punya teks matan ni. Sif dzatana kamja daksyah qad sama dum tayyiban zid fi tuqadda zalima. Jadi di awal-awal kalimah ni adalah huruf-huruf dia lah, ya, huruf dal, dum, ya, tayyiban pada ta, zid pada zai, ya, fi pada fa, tuqan pada ta, da pada dad, ya, zalima pada huruf sa. Jadi kesemuanya ada berapa? Ada 15 huruf. Jadi 15 huruf ini, ya, yang menjadi penyebab nun sakinah itu, ya, wajib dibaca dengan ikhfa, ya. Jadi 15 huruf ini sebagai faktor dia lah, ya, faktor penyebab, ya, nun tadi, dia nun sakinah ataupun tanwin itu dibaca dengan ikhfa atau disebut dengan ikhfa hakiki. Okey, ini perkataan, ya, daripada Syekh Sulaiman Jamzuri, ya, dalam matannya matan Tuhfatul Atfal. Jadi kalau dapat hafal tu, kalau lagi cantik lah, lagi bagus. Ataupun ada nak hafal dengan himpunan kalimah satu jaza sadaka fasih wa fazin syazin ataupun syazan, ya, boleh, ya, tak ada masalah, ya. Yang penting ingat huruf-hurufnya, ya. Jangan nak hafal ta jangan lambatlah, ya. Bercampur-campur nanti, ya. Jadi dengan adanya bentuk matan sebegini, ya, ataupun teks sebegini, memudahkan kita lah untuk ingat, ya, 15 huruf bagi ikhfa hakiki. Ini basic lah, ya. Maknanya secara dalaman bagaimana cara nak baca, itu perlu pada penjelasan ataupun perlu berhadapan, ambil dengan guru, ya, untuk kaedah apa-apa saja bacaan, ya, yang melibatkan bacaan-bacaan, ya, Al-Quran. Okey. Seterusnya kita tengok. Sebelum kita pergi lebih jauh, ya, lebih jauh daripada konsep bacaan dan sebagainya, kita tengok kenali dulu nun ikhfa ni, ya. Itu kita dah kenal nun izhar, ya. Satu lagi nun idgham. Ini nun ikhfa, ya, yang disebut sebagai ikhfa hakiki ni. Okey, syarat utama, ya, bagi ikhfa hakiki ini mestilah saghir lah. Maksudnya kalau nun itu berbaris, maka hukum ikhfa tak berlaku di situ, ya. Syaratnya mesti, ya, yang pertama sakin, yang kedua harakat. Okey, jadi bila huruf nun ini dia banyak ragam, ya, ada 3 ragam kat situ yang kita dah bincangkan sebelum ni, ya. Ada 3 dia baca dengan
dibaca dengan izhar, ada 3 dibaca dengan idgham, ada 3 dibaca dengan ikhfa. Ya, apabila berlakunya hukum saghir. Ya, kalau kita sekarang sebut nun sakinah dan tanwin je lah, bila sebut saghir tu kita dah tak berapa nak kenal kan. Tapi sebenarnya punca penyebab jadi hukum itu adalah saghir. Ya, mesti huruf pertama itu sakin, ya, dan huruf kedua itu berbaris. Huruf kedua itu huruf hijaiyah lah, ya, yang berbaris. Okey, huruf pertemuan dia, iaitu yang saya sebut tadi ni, satu jazaa, sadaka ni, fatih, qatazin, syazin ini ada 15 huruf sin, ta, jim, zai, sad, dal, kaf. Kalau nak hafal secara matan tadi pun boleh juga, ya. Sifza, sana, kamja, boleh hafal, tak masalah. Ya, yang penting kita faham, ya, 15 huruf ini adalah huruf-huruf ikhfa, ya. Huruf-huruf yang menyebabkan nun dibaca dengan ikhfa. Okey. Saddaka, fatih, batazin, ya, fa, qaf, dad, qa, dha, shin dan zal. Jadi sempurna, ya, 15 huruf dalam himpunan kata ni lah, himpunan kalimah ini. Okey, sebab dia kenapa nun itu baca ikhfa, tak ada lain, ya. Tak ada lain sebab dan faktor dia. Kenapa baca ikhfa? Sebab dia ikhfa. Tak, dia ada sebab dia lah. Sebab yang perlu kita faham iaitu ini, ya. Sebab dia bukan tamasul. Tamasul ini maksudnya bukan sama makhraj dan bukan sama sifat. Sebab dia bukan. Kalau dia sama makhraj sama sifat, dia akan jadi idgham. Ya. Maksudnya huruf pertama dengan huruf kedua itu, ya, sama makhraj, sama sifat, ya, ataupun sama sifat dan sama makhraj, maka dinamakan tamassul, dia akan jadi idgham. Sebab itu syarat idgham. Tapi ikhfa dia bukan tamassul. Dan dia bukan tajanus. Ya, sama pada makhraj ataupun lain pada sifat, sama pada sifat lain pada makhraj. Ya, dia bukan. Ya, kalau dia macam nun dengan min, walaupun dia berlainan pada makhraj tetapi bersamaan pada sifat, maka dia boleh baca idgham. Sebab tajanus ini adalah syarat idgham. Ya. Kemudian yang seterusnya taqarub, ataupun kita sebut, ya, kita kenali dengan mutaqaribain, ya, ataupun tajanus kita kenal dengan mutajanisain, ya. Ini istilah-istilah lah, ya, sama je, ya, benda yang sama. Jadi taqarub, ya, iaitu berhampiran, ya, pada makhraj, ya. Okey, ataupun pada sifat lah salah satu. Jadi mutaqaribain, seperti antara nun berjumpa dengan lam, ya, nun berjumpa dengan ra. Maka kedua itu, bila nun mati berjumpa dengan huruf lam, nun mati berjumpa dengan huruf ra, maka boleh digabungkan, wajib digabungkan, ya, bukan boleh lagi, wajib digabungkan. Sebab apa? Dia menempati syarat idgham, iaitu taqarub. Kemudian dia bukan taba'ud. Sebab dia bukan keempat-empat. Taba'ud ni apa? Dua makhraj yang saling berjauhan. Ya, iaitu antara nun bila berjumpa dengan 6 huruf yang berjauhan, itu huruf haud, ya, huruf haud. Huruf berada yang dikerongkong, ya, dikerongkong. Disebut sebagai taba'ud lah, ya, saling berjauhan. Nun berjumpa hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, ya. Jadi dia bukan taba'ud. Dan taba'ud ni adalah syarat bagi, ya, nun itu dibaca dengan izhar. Ya, jadi sebab itu dia bukan idgham, mana syarat tamasul, tajanus dan taqarub, dan dia tidak dibaca dengan izhar, ya, sebab dia bukan taba'ud. Jadi bila keempat-empat ini bukan, maka datanglah hukum yang lain, ya, yang disebut sebagai ikhfa, ya. Bila huruf itu bukan tamasul, bukan tajanus, bukan taqarub dan taba'ud, maka datanglah satu hukum dibaca dengan ikhfa. Dan sama sekali bacaan ikhfa itu bukan bacaan idgham, dan sama sekali bacaan ikhfa itu bukan bacaan izhar. Ya, itu nak faham betul-betul.
Okay. Jadi kaedah cara nak sebut bagaimana itu tak ada masalah. Yang penting bunyi itu, ya. Cuma pastikan tidak ada unsur izhar dan tidak ada unsur idgham. Ya, pada nun tersebut mesti dibaca dengan ikhfa, ya. Yang kita faham ikhfa itu sembunyi, kan? Okey. Martabat gunnah, jadi dia duduk pada martabat yang ketiga lah. Maksudnya apabila nun sakinah dan tanwin ini berjumpa dengan 15 huruf ikhfa ini, maka wajib dibaca dengan 2 harakat, tapi pada kadar, ya, pada martabat mukhfah, iaitu rendah sedikit lah, ya, daripada mudghamah. Ya, yang paling tinggi itu musyaddadah, yang kedua mudghamah, yang ketiga mukhfah. Jadi 1, 2, 3 ini musyaddadah, mudghamah, ya, dan mukhfah ini, maka dengungnya itu, ya, pada kadar, ya, 2 harakat. Ditahan suara itu pada kadar 2 harakat, iaitu kadar dengung yang sempurna lah, ya. Dengung yang sempurna maksudnya sempurna kadar tu 2 harakat, berbanding pada nun yang dibaca izhar ataupun nun yang berbaris, ya, baris atas bawah depan. Ya, itu ada juga dengungnya, tapi kadarnya tidak sempurna, ya, 2 harakat, dia lebih rendah lagi lah. Namun sifat gunnah itu wujud. Okey, pada semua nun, sama ada dia dalam keadaan sakin ataupun dalam keadaan, ya, berbaris. Okey, nama hukum dia ikhfa hakiki. Jadi dia bila menempati syarat huruf pertemuan, ya, maka dapatlah nama dinamakan dengan ikhfa hakiki. Ikhfa ni merujuk kepada nun itulah, ya. Hakiki ni maksudnya nun ni, ya, merujuk kepada nun ini, ya, sembunyi yang sempurna, ya. Maksudnya bukan sama-sama lagi dah, sembunyikan betul-betul, ya. Itu bahasa mudah nak faham lah, ya. Nampak nun itu sembunyi. Baca macam ikhfa, baca ikhfa tapi nun tu nampak bunyi izhar, nampak bunyi idgham, ya. Dia tak nak, ya. Duduk tengah-tengah, ya, antara kanan dan kiri dia duduk tengah-tengah, ya, antara izhar dengan idgham. Tak apa, nanti kita bincangkan tentang cara bacaan, ya, untuk lebih mudah faham. Ini kita nak kenal dulu, ya, supaya mudah, ya. Sebab bukan saya saja nak baca ikhfa tu, ada sebab musabab dia. Okey, cara sebutan dia, kalau segi istilah, ya, istilah dari sudut bahasa dan istilah tu, yang kita faham itu sembunyi lah, ya. Tapi macam mana perkataan sembunyi itu nak diterjemahkan dalam bacaan, ya, itu yang perlu kita kenal betul-betul atau faham betul-betul sembunyi yang macam mana. Okey, cara sebutannya sembunyikan nun, ya, daripada huruf selepasnya. Maksudnya bacaan nun itu daripada huruf selepasnya, ya. Nun itu bila kita nak baca ikhfa tu disembunyikan, ya, jangan dizahirkan, ya. Dan daripada mana? Daripada huruf selepasnya. Maksudnya bila nun itu berjumpa dengan 15 huruf ini, ya, maka nun ini kena lari untuk sembunyi, ya. Jangan melehit pula dengan huruf selepasnya tu, ya. Jangan merapati dengan huruf selepasnya. Maksudnya bila baca ikhfa, ya, sama ada disebabkan istifal ataupun isti'la, kita akan bincangkan nanti, sama saja tak boleh kesan apa bacaan huruf selepas dia, ya. Sebab standard dia sama ada isti'la istifal itu, ya, tebal dan nipis itu bunyinya sama, ya. Sebab apa? Dia tidak melepasi had untuk dia merapati dengan huruf-huruf yang menyebabkan dia dibaca ikhfa. Huruf-huruf ikhfa lah yang kita sebut. Okey, sembunyikan nun daripada huruf selepasnya. Tapi kalau nun berjumpa dengan huruf izhar, nun tu kena zahirkan diri dia. Kalau nun berjumpa dengan huruf idgham, nun itu kena gabung dengan huruf selepasnya. Tapi bila nun berjumpa dengan 15 huruf ikhfa ni, maka nun kena sembunyi, ya. Sembunyikan, ya. Maksudnya nun tak boleh baca dengan zahir dan nun tak boleh bergabung ataupun masuk kepada huruf selepasnya. Okay? Jadi dalam bab ni kena lihat betul-betul konsep kata apa bacaan yang menempati makhraj dan sifat. Itu kita akan bincangkan nanti. Cuma nak faham cara sebutan ini, ya, sembunyikan daripada huruf selepasnya,
tidak menjadi bacaan izhar ataupun idgham. Ya, dia akan jadi sama-sama lah. Ya, bermaksud bahasa mudah, nun tidak dibaca dengan nun yang sebenar. Kalau nun yang sebenar, lain bunyi dia, itu dah jadi izhar. Ya. Okey. Jadi tidak sama sekali bacaan nun ikhfa ini tidak menjadi bacaan izhar ataupun idgham. Ini kita kena faham sungguh-sungguh tentang nun yang dibaca dengan ikhfa. Okey, baik. Ini had ataupun sempadan, ya. Sempadan, ya. Mana masing-masing ada dia punya identiti masing-masing. Okey. Izhar dengan izhar, ikhfa dengan ikhfa, idgham dengan idgham. Seperti saya kata tadi, di antara ikhfa ini antara bacaan izhar dan idgham. Jadi ini hukum bacaan yang wujud daripada nun ini. Nun ada yang dibaca izhar, ya, ada yang dibaca ikhfa, ada yang dibaca idgham. Ya, huruf-huruf izhar, idgham semua dah hafal lah. Ya, semua dah tahu lah, dah ingat. Ya, begitu juga dengan ikhfa tadi ni 15, ya. Okey. Jadi dalam bacaan yang kita nak faham, ya, setiap huruf yang kita nak keluarkan, ya, setiap bacaan yang kita nak baca itu dia tak lari daripada makhraj dan sifat. Daripada makhraj dan sifat tu lahirlah zat huruf, lahirlah sebutan ataupun bacaan huruf yang kita kehendaki. Ya, dia tak lari. Jadi bila kita baik sama ada kita baca izhar ke ikhfa ke idgham, makhraj dan sifat ni berjalan. Ya. Sebab itu ilmu makhraj dan ilmu sifat ni tulang belakang dalam ilmu bacaan Quran. Ya. Tulang belakang. Ya. Sebab itu tak nak suka tak suka kita kena tahu setiap huruf yang kita sebut daripada huruf alif sampai huruf ya tu kita tahu mana keluar dia. Ya, bukan menaci keluar je, janji keluar ke, itu peringkat awal-awal kita ngaji dulu tak apa. Tapi peringkat sekarang untuk kita cari kebenaran, nak cari kekuatan ataupun keaslian bacaan itu, mana bacaan yang sebenar, yang first sekali, yang pertama sekali, kena kenal sungguh-sungguh. Tak banyak pun, ada 28 huruf je. Ya. Ada 28 huruf je yang melengkapi makhraj dan sifat. Maksudnya huruf-huruf Al-Quran ini kita kena tahu. Ya, dan bukan tahu daripada sudut teori, ya, tetapi daripada sudut, ya, praktikalnya, ya, bagaimana nak baca, bagaimana, ya, nak dikeluarkan. Walaupun teori kita tahu kalau nun, ya, sebutannya hujung lidah, hujung langit-langit, ya, ya, shin, ya, jim, tengah lidah, itu segi teori itu alhamdulillah lah, bagus. Tapi bagaimana tu kena kita, bagaimana cara nak baca kena praktik, ya, ambil bacaan, ya, ngadap depan guru, ya, betul tak bacaan huruf-huruf saya ni. Itu pentingnya Al-Quran itu kepada bimbingan, ya, pada bimbingan, tak boleh nak reka-reka sendiri dalam bacaan ini. Jadi bila sebut bacaan izhar, ikhfa, idgham, yang jadi perkara yang kita nak jaga adalah makhraj dan sifat dia. Ya. Kena berjalan. Dia di mana-mana pun berjalan makhraj dan sifat ni. Bila tak berjalan ilmu makhraj dan sifat ini, itu yang kadang bacaan tu jadi dia tak ada satu kayu ukuran yang standard. Ya. Yang ini macam ini, yang ini macam ini bacanya. Orang ni baca izhar macam ini, orang ni baca ikhfa macam ini, baca idgham macam ini. Tapi kalau kembali pada makhraj dengan sifat, selesai masalah. Ya, dan benda dah selesai lama pun, ya. Cuma kita tak kata apa, mendalami lebih mendalam. Dan ini kita nak hadir kat sini, kita nak tahulah benda-benda macam ni. Nak kemas, bukan nak kata yang hadir ni tak tahu izhar, ikhfa, idgham. Kita nak kemas sekali. Kemas daripada sudut kefahaman, kita nak kemas daripada sudut bacaan. Sebenarnya bacaan yang kita nak baca tu macam mana? Ya, bacaan yang kita nak baca tu, ya, macam mana? Tak apa, ya. Ada kata, ya, lambat nak faham, tak apa. Sebab bermula ilmu itu memang daripada tak faham dulu. Ya, mak kata nak faham satu ilmu tu kena penat. Kena penat jadi bodoh dulu. Kena penat jadi bodoh.
maksudnya tu tak tahu, ni tak tahu. Itu bahasa. Ya. Kalau dapat ilmu tu tak ada rasa penat, ya. Tak ada, tiba-tiba je faham. Itu lain. Ya. Dia mesti tak bermula pada faham. Penat, letih. Ya. Kena bertanya sini, kena bertanya situ. Ya. Untuk dapat faham ilmu. Yang penting istiqamah ngaji. Ya. Guru ni hanya sekadar kata apa, buka jalan je. Tapi yang bagi kefahaman, tu kata tadi, doa tu jangan putus-putus minta kefahaman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bagi kita faham. Ya. Kadang-kadang mungkin hari ni tak faham, mungkin esok, lusa, tapi dengan istiqamahnya kita pasti insya-Allah. Ya, dengan istiqamah kita pasti dan pasti kita akan dapat faham ilmu. Okey, dalam masalah izhar ini, ya, masalah nun yang dibaca izhar ini, maksudnya bila sebutan pada makhrajnya adalah sempurna. Ya, sempurna. Sempurna macam mana? Iaitu hujung lidah ditekan, ya, hujung langit-langit. Ya. An, matikan dengan alif. An, ya, rasa. Itu yang dikatakan makhraj nun itu sempurna. An, ya, hujung lidah, hujung langit-langit. Dan begitu juga sifat dia pun sempurna. Bila sebut makhrajnya sempurna, otomatik sifat itu sempurna. Okey. Bila makhraj itu sempurna, maka sifatnya itu juga sempurna. Okey. Jadi mana-mana bacaan izhar, ya, sama ada dia berjumpa hamzah, ha, ain, ha, kha yang kita dah bincangkan itu, sempurnakan makhraj dia. Sempurnakan sifat dia. Man amana. Ya, man amana. Contoh, minhum. An, rasa hujung lidah tu ke hujung langit-langit. An'amta alaihim. Ya, itu bagian nun lah. Yang mim lain pula cari izhar dia. Ini kita contoh, ya, kita pedalami dalam izhar dulu, dalam nun dulu, masalah nun. Ya. Okey. Kemudian daripada izhar ini, okey, kita dah clear. Kita dah masuk idgham pula. Ya, ke idgham dulu. Makhraj nun, ya. Bagaimana sebutan makhraj nun pada idgham ini? Yaitu sempurna gabung pada huruf yang kedua. Maksudnya nun tu dia dah jadi, ya, makhraj ni dah jadi makhraj huruf yang kedua. Maksudnya apabila nun berjumpa dengan 6 huruf itu, ya, pada yarmalun, ya, ingat lagi, ya. Ada yang apa, huruf ya, ra, mim, lam, waw, nun, ya, maka dia akan jadi huruf yang kedua. Jadi sempurna makhraj tu pada makhraj, ya, gabungnya itu sempurna. Malam, ya, malam ataupun mir rabbihim, ya. Jadi sempurna makhraj itu bukan pada nun lagi dah, pada yang digabungkan pada huruf yang kedua, ya. Sebab dia dah jadi huruf yang kedua. Okey. Namun pada sifatnya, tengok pada sifat, ya, sempurna, ya, sempurna pada mana? Pada makhraj yang kedua tadi, ya, sempurna pada makhraj yang kedua, namun, ya, dibawa sekali dengan sifat gunnah nun tu. Ya. Jadi sempurna pada sifat huruf kedua, maksudnya kalau baca lam, sempurnalah sifat bagi lam tersebut. Nun tu dah tak ada dalam sempurnanya sebab dia dah bergabung, kan. Namun dia bawa sifat dengung tu, yang kata ma'al gunnah itu, kecuali pada huruf ra dan huruf lam. Ya. Pada huruf ra dan lam. Kalau imam lain, nun mati, ya, berjumpa dengan ra, berjumpa dengan lam, dia ikut sekali dengung juga, ya. Tapi bagi imam kita, riwayat Hafs an Asim dari Imam Syatibi, hanya pada ya, waw, mim, nun aja yang sifat gunnah tu disertakan sekali, bersamaan, ikut sekali, ya, pada makhraj yang kedua tu, ya, pada sifat, ya, huruf yang kedua tu. Tapi pada ra dengan lam dia tak ikutlah, ya, sebab itu kita bila nun sakinah dan tanwin berjumpa dengan ra dengan lam tu, ya, kita tak bawa sifat gunnah tu. Jadi pada ya wa min nun saja yang kita baca dengan dengung, idgham beserta dengan dengung, yang kita sebut idgham bi gunnah, ya. Kalau yang tak beserta dengan dengung tu bi ghairi gunnah. Okey, jadi itu bagi bacaan idgham. Yang ikhfa ni sama juga dia merujuk makhraj dengan sifat. Jadi pada makhrajnya dia tak beramal.
Maksudnya tak guna lidah. Sebab apa tak guna lidah? Sebab nun ini makhrajnya memang al-lisan. Nun ini makhraj dia al-lisan. Kan al-lisan ada 18 huruf kan? Ingat lagi. 18 huruf. Ada 10 tempat keluar. Mewakili 18 huruf di lidah. Salah satunya nun. Jadi bila membaca huruf ikhfa ini, makhrajnya tak beramal. Ya, dia tak beramal. Maksudnya tak guna lidah lah. Dia tak pergi gabung dengan makhraj yang lain, nun tu pergi berjalan ke sana, ataupun nun itu pergi rumah dia. Ya, ujung lidah tu pergi rumah dia, iaitu hujung langit-langit. Dia tak, lidah tu tak main. Ya, dia tak main. Sebab bila dia main, itu melibatkan makhraj. Sebab itu bila kita baca ikhfa ni nak faham dulu. Ya, rasa lidah kita. Ya, rasa lidah tu. Kalau meliuk-liuk masa baca ikhfa tu, ada yang tak kena. Ya, kadang yang izhar itu mungkin tak berlaku, tapi banyak yang berlaku tu bacaan idgham. Ya, ikhfa tapi bunyi idgham. Macam contohlah dia baca dengan katakan nun mati berjumpa dengan kaf. Ming, nampak dia angkat ya pangkal lidah tu ke rumah kaf. Kita tak perasan. Ming dia beramal dengan lidah. Padahal ikhfa tak beramal dengan lidah. Kalau dia beramal, dia akan jadi izhar ataupun idgham. Ya, ikhfa tak ada. La ya'mal bil lisan, dia tak beramal. Ya, maksudnya jangan guna lidah lah. Guna makhraj khayshum saja. Ya, makhraj muhaqqaq dia tak beramal. Tapi nun tu ada satu lagi makhraj. Ya, khayshum. Suara diangkat kan pangkal hidung. Ya, bagi nun dan mim, ya, untuk sempurnakan dengung dia. Jadi tidak sempurna, ya. Sifat nun tu tak sempurnalah sebab apa? Makhraj dia dah beramal. Ya, cuma yang tinggal lagi kekal sifat gunnah dia. Ya, ini nak faham tentang ikhfa. Sebab masing-masing tu izhar ada dia punya, orang kata apa, kekuatan dia. Idgham ada kekuatan dia. Maksudnya ada identiti bacaan dia. Jangan kita baca ikhfa tetapi bunyi idgham. Baca ikhfa bunyi izhar. Mana identiti ikhfa? Ikhfa ada identiti dia. Dia tak beramal. Ya. Ming berangkat lidah. Manja. Padahal ya, yang nak sebut jim tu betul. Jim betul tengah lidah, tengah langit-langit. Tapi kenapa kita sebut manja itu digabungkan nun itu, ya, lidah ni digabungkan dengan atas. Ya, itu dia beramal dengan lidah. Manja, ya, nyata lidah tu terangkat. Cuma yang membezakan ada satu lagi yang kita nak faham, iaitu masalah nanti kita akan bincangkan nanti tentang bila mana nun itu ya terangkat dan merendah. Ya, terangkat dan merendah. Tetapi masih lagi tidak menyentuh mana-mana makhraj. Ya, hanya sifat dia saja terangkat. Tetapi nak menyentuh makhraj tidak. Ya, itu hati-hati. Okey, tak apa, fahamkan ni dulu. Ya. Jadi pada ikhfa ni makhrajnya tak beramal. Makhraj apa? Lidah tu lah. Sebab nun tu makhrajnya lidah, al-lisan. Okey. Jelas ya? Okey, cara sebutan nun. Yang mudah nak faham lah. Mudah-mudahan faham lah ni. Ya. Okey, jadi bila sebut nun dengan huruf 15 huruf ini, ya, nun, bahagian yang pertama ni nun lah. Ya, nun sakinah dan tanwin. Bahagian yang kedua ni ya adalah huruf dia. Jadi bila sebutan nun ini dia tidak melepasi sempadan sini. Ya, tidak melepasi sempadan kat sini. Bermaksud sebutan nun itu nun saja yang kita nak sempurnakan ikhfa bila berjumpa dengan huruf ni. Jadi tidak ada unsur-unsur gabungan. Jadi kita tengok bahagian yang pertama, wajib disembunyikan nun, iaitu tidak dibaca dengan sebutan nun yang sebenar. Bila berjumpa dengan apa? Dengan 15 huruf ni. Ya.
Yang kata standby itu dalam masalah isti'la dengan istifal, standby itu. Tetapi ya dalam bacaan ya memang tidak menggunakan dengan lidah. Ya, standby itu apa? Nak meraih huruf tu yang selepasnya nipis, nak meraih huruf selepas itu huruf yang tebal. Sebab dalam 15 huruf ni ada huruf yang nipis, yang dibaca dengan nipis merendah lidah, ada yang dibaca dengan ya ditebalkan, ya diangkat ya lidah tu. Diangkat saja lidah tapi tidak menyentuh mana-mana makhraj ya yang lain. Okey, jadi sebutan pada makhraj dan sifat ianya sempurna ni kena ingat tanpa dipengaruhi suara nun. Habis 2 harakat bersebut sa. Sa, anta. Baru pergi. Habis sempurna nun, baru sempurnakan makhraj dan sifat selepasnya. Dia tidak ada unsur gabungan, ya, idgham ataupun zahir bacaan pada nun. Ya. Dan nun ini selama-lamanya dia dalam keadaan asal kejadian dia dalam keadaan apa? Istifal. Jadi bacaan dia nipis lah, rendah lidah. Jadi cara semula jadi sifat dia memang merendah nun ni. Ya, yang jadi dia nak standby nak baca tebal ni sebab nak meraih huruf-huruf yang selepas ni. Ada yang istifal, ada yang isti'la. Jadi kena faham sebutan, ya, sebutan ataupun cara sebutan nun ini, ya. Jadi jangan ada unsur-unsur gabungan. Ya, jangan ada unsur-unsur gabungan pada huruf selepasnya. Baik sin, ta, jim, zai, sad, dal, kaf ini, fa, tha, qaf, ba, ta, za, shin dan zal. Ya, makhraj ya dan sifatnya apa dia? Sempurna. Tanpa dipengaruhi oleh suara nun. Nak sebut kaf lah. Tapi mana ada ming. Kaf kan makhraj yang mana? Pangkal lidah kan. Ak. Jadi masa kita sebut ak itu, masa sebut huruf kaf itu kita masukkan nun sekali. Itu yang tak nak tu. Minkum. Ya, nun dah jadi. Ya, kita gabungkan suara nun itu, suara nun ikhfa itu kita gabungkan dengan makhraj kaf. Atau huruf lain lah, ya, huruf ikhfa yang lain. Jadi tak nak begitu sebab dia tak beramal dengan lidah. Okey. Jadi yang saya sebutkan tadi, ya, di sini cerita dia 2 jenis sebutan nun yang nak kita faham. Jadi nun ini selama-lamanya tarkik lah, dibaca dengan nipis. Maksudnya keadaan lidah itu mendatang. Ya. Ya, keadaan dia menantang. Ya, dalam keadaan mendatang. Maksudnya tidak terangkat lidah selama-lamanya. Sebab huruf istifal itu salah satunya nun lah. Kalau tafkhim, ya, kalau isti'la tu kita dah tahu dah. Khussadaqtin qiz, ya. Saya tak ceritalah di sini. Ya. Jadi huruf isti'la tu huruf-huruf yang keadaan lidah itu ya terangkat. Meninggi, terangkat itu maksudnya meninggi. Okey, jadi nun sakinah dan tanwin ini, ya, walaupun asalnya itu dibaca dengan nipis, namun apabila berjumpa dengan 15 huruf ikhfa ni, dia bertukar kepada 2 keadaan. Ini yang kita tadi meraihkan, ya, ataupun dia standby lah, ya, supaya memudahkan huruf selepasnya itu nak dibaca. Namun dia ada sempadan, dia tak lepas sempadan. Ya, dia nun tu saja. Ya, iaitu dibaca dengan tebal, tafkhim, ya, dibaca dengan tarkik nipis. Bila baca dengan tafkhim, bila berjumpa dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 itu yang sifatnya ada, salah satu sifatnya itu ada isti'la. Ya, macam sad ni. Ya, sad ada berapa sifat? Masih ingat? Ya, ada 6 sifat kan? Okey, 5 sifat yang pasangan, 1 sifat yang tidak ada pasangan, sifat sofir bagi sad. Jadi 6 sifat dan salah satu sifat yang pasangan bagi sad ni adalah huruf isti'la. Ya, qaf huruf isti'la, dad huruf isti'la, ta huruf isti'la, za huruf isti'la. Jadi berjumpa dengan ini
keadaan lidah nun itu ya dia mengangkat, dia terangkat ya, meninggi daripada keadaan merendah asal dia. Ya, supaya apa? Supaya nak menyebut huruf selepasnya yang bersifat dengan tebal ni sad, qaf, ba, ta, za ini mudah. Ya. Anqa, anqa, tetapi tidak digabungkan makhrajnya. Kita angkat pangkal lidah tu pergi rumah qaf, nak sebut angkut. Tak begitu. Lidah sebenarnya anqa, dah habis cerita nun baru pergi rumah qaf. Ya, kalau tak akan berlakulah penggabungan. Ya, lidah tu digabungkan dengan rumah qaf. Itu juga pada ta, hati-hati. Ya, mil, habis nun 2 harakat. Mil, ada lidah, unsur lidah tu meninggi. Maksudnya tafkhim. Kenapa nak kamu standby nak baca tafkhim? Sebab hurufnya adalah huruf isti'la. Itulah standby kat situ. Jangan huruf-huruf yang nipis pun kita standby juga. Huruf nipis tu sebab memang asal nun tu nipis. Jadi buat macam biasalah. Okey? Jadi daripada sinilah dinamakan ikhfa hakiki kubra. Disebabkan huruf-huruf apa tadi? Huruf-huruf yang ya isti'la. Okey. Kemudian satu lagi huruf yang istifal. Istifal ni baki daripada 5 huruf ini, huruf sin, ta, ya, huruf jim, zai, dal, kaf, huruf fa, ta, ya, shin dan zal ini, ya, semuanya ini keadaan lidahnya merendah. Bila dah merendah, lebih mudahlah sebutan nun tu. Ya, namun tetap nun tak pergi rumah sin, nun tak pergi rumah ta, ya, nun tak pergi rumah jim, nun tak pergi rumah zai. Kalau dia pergi, dia akan jadi idgham. Ya, suka tak suka itulah dia akan jadi bacaan. Nun tak pergi rumah dal. Nun dengan diri dia sendiri. Ya, ya, tak pergi rumah kaf. Nun tak pergi rumah fa. Nun sa, nun tak pergi rumah ta, tak pergi rumah shin, tak pergi rumah dal. Nun kena sembunyi sebab dia tak pergi, dia sembunyi. Mana nun? Tak ada. Tak mana tak. Tapi kalau dia nampak, itu bukan sembunyi lah tu. Ya. Okey. Jadi dalam bacaan begitu juga. Ya. Jadi jangan digabungkan ya antara nun dengan huruf-huruf ya 15 huruf-huruf ini. Okey? Ini sebagai pengulang kaji lah. Ya, semua dah tahu dah. Ya, sebagai pengulang kaji kita. Kenapa jadi ikhfa hakiki kubra dan ikhfa hakiki sughra. Jadi dibacanya itu adalah untuk meraihkan huruf-huruf isti'la. Ya. Dibaca tebal ya, untuk meraihkan huruf-huruf isti'la. Walaupun asal keadaan nun itu dibaca dengan tarkik ya, dibaca dengan nipis. Atas sifat kejadian asalnya adalah memang sifat dia adalah istifal. Ya, daripada 6 sifat bagi nun itu salah satunya adalah istifal. Okey. Kita tengok sebutan praktis sebutan nun. Yang merah-merah ni nun yang dibaca tebal lah. Ya. Kalau yang biru ni nun yang dibaca dengan nipis. Maksudnya keadaan bila tebal dengan nipis, keadaan lidah tu merendah. Ya, kalau tebal meninggi. Ya, sebab mana-mana huruf pun bila kita baca saja Quran, ya, perkara pertama yang kita nak tengok pertama tadi adalah baris lah. Ya, baris. Ya, macam mana kalau fathah nak sebut macam mana, ya, bukaannya macam mana, ya, kalau kasrah bukaannya macam mana, dhammah ya macam mana, ya, cara muncungnya, kalau sakin macam mana. Bila kita mula buka Quran, ilmu tu dah berjalan dulu. Sempurnakan baris tersebut. Kemudian setiap huruf tu ada tebal nipis, ya, itu merujuk pada istilah istifal. Ya, dia tak lari. Ya, bila baca Quran tu kalau dia tak tebal dia nipis. Maksudnya kalau lidah itu tidak merendah dia akan meninggi. Ya, itu sifat semula jadi bagi apa? Bagi setiap huruf-huruf hijaiyah. Okey. Kemudian ada cepat ada lambat.
ya, dalam bacaan Quran itu merujuk kepada syiddah dan rakhawah. Ada sebutannya pantas, ada sebutannya ya berlambatan. Ya, itu antara syiddah, rakhawah dan tawassut. Sebab tu saya kata tadi tak lagi baik dalam bacaan di mana-mana hukum bacaan ke apa ke makhraj sifat berjalan. Ya, hatta dalam hukum pun ya merujuk kepada makhraj dan sifat. Okey. Jadi kita tengok kepada semua dah jelas ya. Jelas maksudnya kita dah faham tadi lah ya, yang saya terangkan sebelum tadi tu. Okey. Masuk bacaan. Okey. Pertama kita masuk pada nun berjumpa dengan sad. Satu, saya potongkan terus. Potongkan terus. Jangan jumpakan sad. Tapi kena tebal lah. Ya. Tebal maksudnya. Tu nipis. Tu tetap. Masa menebal, lidah tu meninggi, tapi tidak pergi mana-mana tempat. Dia tak pergi pangkal langit-langit ke, tengah langit-langit ke, ujung langit-langit ke, kanan kiri ke, dia tak ada. Dia naik saja. Dia naik gitu saja. Ansara. Ya, beserta dengan dua harakat lah. Jangan digabungkan. Biasa kalau sad ni insya-Allah lah tak berlaku lah pengalaman. Kan? Tapi ada huruf-huruf yang suka sangat. Ya, kita baca dengan penggabungan. Ya, tak banyak pun sikit dari kalimah. Mas yang tadi tu nampak meninggi lidah. Okey. Yang ni. Kalau yang kedua ni dia rendah, lidah tu rendah. Masa baca tu jangan kita jaga hukum dengung je dua harakat, jaga lidah tu rendah dia, ketipisan nun tu jaga. Sebab huruf zal ini adalah huruf yang rendah. Rasa lidah tu merendah. Zartahum. Ya. Zartahum. Yang tadi tu, yang pertama tadi, bunyi menebal sikit kan? Ya, bunyi menebal sedikit. Yang ini lidah tu rendah. Rendah tu dia flat lah, duduk tempat dia balik. Macam kita tak duduk, macam kita tak buat apalah. Lidah tu tak buat apa. Dia relax kat tempat dia. Asal dia macam gitu. Mansura. Ya. Mansura. Itu standard bunyi bagi istifal yang nipis. Standard. Kalau lidah tu gerak-gerak, ada yang tak kena lah tu. Dia tak guna lidah. Suara ditekan di hidung lah. Ya, sebab khaysyum kat situ. Sifat gunnah tu kat situ. Tu saja pergi. Makhraj muhaqqaq dia tak ada. Dia tidak ada pergantungan pada makhraj. Ya, muhaqqaq tak ada. Ni yang jadi masalah ni. Mansura. Tapi bila punya kaf, tiba-tiba ternaik pula pangkal lidah ke langit-langit. Masa baca tu rasa tak merapat pangkal lidah dengan pangkal langit-langit yang di atas tu. Banyak yang berlaku macam tu. Ya. Tak ada masalah sebab kita nak cari yang sempurna yang menepati makhraj dan sifat. Tadi dah baca dah elok dah bunyi. Mansura anka. Kenapa nak bunyi itu dah bunyi penggabungan lah tu. Ya. Itu bunyi penggabungan. Maksudnya dia beramal dengan lidah ketika menyebut huruf kaf tu digabung. Padahal ni kita potong awal-awal dah. Ya. Anka mantu. Bertemu dengan jim. Laginya tengah lidah diletakkan tengah langit-langit. Hati-hati. In. Itu yang kadang 15 ikhfa, 15 cara sebutan. Tak. Sama je. Kalau faham makhraj dengan sifat, sama je bunyi dia. Yang kita nak sempurna ikhfa tu pada nun. Ya. Bukan pada huruf tu hanya faktor sahaja. Sebab dia bukan taba'un, tamasul, taqarub dan tajanus tu saja. Anka
Habis 2 harakat baru masuk jil. Al-injil. Jangan gabungan sekali. Lain bunyi dia. Memang akan bila guna lidah, bacaan tu akan bunyi lain. Okey. Ansha'akum. Kalau kita perhati sama je bunyi dia. Sama je bunyi dia. Sebab apa? Sebab ini selepasnya semua huruf-huruf istifal. Ya, semua adalah huruf-huruf istifal. Jadi nun tu kekallah dengan sebutan istifal dia yang semula jadi tu. Jangan pergi mana-mana. Waya. Okey, nun tu muqaf. Waya. Saya potong dulu bagi nampak. Sebab apa tak ada gabung. Waya. Wayang qa. Apa pergi mahqaf? Wayang wayang qalibu. Wayang qalibu. Baru pergi mahqaf. Jangan masa menyebut qaf tu lidah kita pangkal lidah tu dah pergi awal-awal. Wayang qalibu. Kita boleh buat. Tapi adakah menepati makhraj dan sifat tu? Sifat ikhfa tu. Ya, baca dengung tu. Ya, sebab bila ikhfa ni banyak kita sempurnakan dengung. Ya betul 2 harakat. Sempurna. Tapi makhrajnya, sifatnya itu yang kita nak kemas betul-betul dalam bacaan. Injil insan sama. Ya, orang tak boleh perasan. Ya. Oh, J muka nak baca. Ya, sebab kita tak tahu lepas tu lidah pergi mana. Dah dia pergi touch rumah makhraj, guna lidah, baru kita boleh tahu oh itu huruf jin. Masa dia baca nun tu tak tahu lagi. Sebab apa? Lidah tu tak beramal lagi pada ketika tu. Al-insan. Baru pergi rumah sin. Ya, begitu juga pada inda rabbihim. Inda rabbihim. Bunyi bersama. Al-insan. Okey. Ini tebal. Ya, kenapa? Meraihkan. Ini meraih. Standby lah supaya nak sebut ta itu tidak berlaku kepayahan. Ta ni huruf isti'la kan? Sama ansara wa yanqalibu yanqa. Habis nun keadaan lidah tu ya meninggi baru sebut ta. Jangan digabungkan yang yanqaliqun anzalna ya. Jadi ini baca dengan nipis. Ini pun masalah juga ni. Ya, berlaku penggabungan. Kamu nampak bibirnya nak menyebut fa, standby. Ya. Padahal dah faham dah nun cerita nun lah. Cerita nun. You tu kena muncung. Jangan digabungkan sekali. Nanti seolah-olah ada waw kat situ. Tarik, muncung saja lepas tu tarik. Tarik kenapa? Sebab nak baca nun yang sakin. Yang tidak dibuka, tidak direndahkan, kasrah dan tidak dimuncungkan. Yunfakhu. Jangan yunfakhu. Itu dah gabung dengan fa tu. Ya. Dah digabungkan. Kita tak nak, dia tak begitu. Anfusakum yunfakhu fis-sur. Hati-hati bila nun mati sebelumnya baris depan. Ya, hati-hati nun. Sebab apa? Berlaku pemunculan, jangan ditetapkan pemunculan tu bila baca nun. Mu saja muncung. Muntahaha. Muntahaha. Jangan dikekalkan. Hanya mu saja yang muncung, nun jangan muncung, dia sakin, tenang, mulut jangan buat apa-apa. Okey.
Tapi tenang dengan istifal lah, ya. Jangan pergi rumah ta, ya. Kalau pergi rumah ta dia jadi ta lah. Ada penggabungan di situ. Mau. Habis sebut tebal pada nun, mau bud. Ansara mau. Sama bunyi dia, standard. Yang tebal bunyi dia standard tebal. Yang nipis bunyi dia standard nipis. Ya. Sebab apa dia tidak pergi mana-mana makhraj. Jadi kita tak boleh kesan. Makhraj apa selepas ni? Kalau boleh kesan, kita dah gabungkan dengan nun dengan makhraj selepas dia. Ya. Nampak lagu buatlah, tak masalah. Ya. Ni itu hati-hati. Nampak guna lidah kat situ. Falyawburil. Ya, jangan pergi rumah Zah. Insya-Allah. Okey, ini ikhfa hakiki dalam satu kalimah. Ya. Okey, sebab ikhfa hakiki ni ada dalam dua kalimah, ya. Yang tadi itu satu kalimah. Ya, dan dia juga berlaku dalam dua kalimah. Satu kalimah ke dua kalimah ke sama je. Nun itu juga. Ya, kalau tanwin pun nun juga. Cuma dia bernun lah. Ya, tak ada nampak pada lisan bacaan tu ada atau dalam tanwin. Ini kalau ni dah pisah, kita pisah betul. Yang tadi tu kita kena pisah betul. Ya. 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 Dah habis tebal pergi rumah Fa. Dah habis cerita nun yang ikhfa tu barulah pergi rumah. Ya, rumah huruf selepas itu. Jangan ada gabungan. Min dunu, yang merah ni tebal, ini nipis, biru nipis. Min dunubikum. Masa baca tu saya kata tadi jangan perhatikan dengung tu. Dengung tu memang dah kena baca dua harakat, rasa lidah tu. Ya, rasa lidah. Sebab lidah tu memang peranan, ya. Sebab nun tu memang huruf-huruf yang berada yang menggunakan lidah. Ya, al-lisan dia duduk kat situ. Man thaqulat min dunu man thaqulat. Ya. Okey, suara saya jelas lagi? Dengar suara saya? Dengar Ustaz. Okey. Takut. Sebab Sekali dia jauh. Tadi jauh. Ya. Okey. Yang banyak kita banyak kat sini lah. Yang saya nampak. Yang lain tu tak berlaku sangat. Ya, yang nampaknya kat sini. Bila jumpa kaf, ya, bila jumpa fa, ni masalah kita. Bila jumpa qaf, ya, ni masalah kita lah. Ya, yang lain tu tak perasan sangat, ya. Ada pengalaman-pengalaman saya yang saya tasmi' lah. Ya, sebab apa? Yang ini yang suka kita pergi rumah makhraj yang selepas dia. Sebab tidak ada pemisahan di situ. Pisahkan awal-awal. Ya, pisahkan awal-awal. Kekalkan nun tu. Man thaqulat man kana faman syaa man syaa. Apa bagi masin? Min salsal. Ustaz nak baca min salsal rupanya. Pada ya min quwwah. Sama aja min salsal quwwah. Dia tak tengok sangat yang ini. Dia tengok nun ni. Nun ni yang dia perhati, yang tebal ni. Sebab apa? Berjumpa dengan huruf yang tebal. Ya, huruf isti'la itulah. Ya, bila tebal nipis, merujuk kepada isti'la dan istifal. Okey. Min sijil man dassaha man zakkaha min sijil min fiddah min. Nampak kemam mulut kat situ. Ya. Okey.
Kemudian antazakka man tagha man man. Jangan pula mulut ikut sekali muncung. Mana ada huruf muncung kat sini? Mau, ya, hati-hati, ya. Yang nak tebal tu kat dalam tu, lidah kat dalam tu meninggi, bunyilah tebal, ya. Sebab suara tu bila tebal ada, bila lidah terangkat, ya, suara yang keluar tu dia kena blok dengan lidah tu. Jadi udara tu dia berkumpul kat dalam tu, dia bunyi tebal. Mau para, angkat je lidah tebal lah bunyi tu, ya. Okey. Miu, sama je, mau miu, ya, bunyi sebutan badnya, baru miu dhari, miu zahir, miu ba, habis nun baru sebut dha, habis nun baru sebut dha, ya. Anja, anta, anja, sama je. Habis sebutan nun, barulah nun yang diikhfa tu, barulah, ya, sebutan huruf, ya, yang selepasnya. Ini bagi ikhfa hakiki, ya, nun sakinah dalam 2 kalimah. Okey. Kalau yang ini bagi tanwin lah, ya, ikhfa hakiki yang tanwin, ya. Okay. Dan semua ikhfa hakiki yang tanwin ini semua dalam 2 kalimah, ya, tidak ada dalam 1 kalimah. Cuma kita lah nak kena tahu yang dalam fa ni ada nun, ya. Somfa, fa tetap bunyi fa. Somfa tetap bunyi fa. Somfa tetap bunyi fa. Tuan-tuan banyak kali ulang tu bagi ingat. Somfa, lepas sebut nun dalam keadaan yang meninggi. Saffan saffan sira'an, habis sebutan ain a baru masuk nun. Sira'a sira'an dalik ma belum lagi masuk. Ma sanjaja kiraman, itu berlaku gabungan, ya. Pangkal lidah tu ditekan ke rumah kaf, itu yang bunyi mang tu, kiraman, padahal kiraman, lidah dalam keadaan istifal rendah. Kiraman katibin, ainu, nu saja muncung. Ini masalah kita lah ni, ya, kena perhati. Ainu jariyah, masa sebut ikhfa muncung tu dah tak ada dah. Ainun jariyah, syai'in, i saja, lepas tu bunyi nun yang ikhfa. Syai'in, sya, baru pergi rumah. Jangan gabungkan sekali. Syai'in, ya, gabung tengah lidah tak nak. Syai'in syahid. Begitu juga pada ni, hati-hati pada dhammah di sini. Kutubu, pada nun jangan kutubung, muncung-muncung, ya, tak nak. Jadi yang nak muncung tu pada bu saja, nun tu tarik balik. Kuntubung qaimah, tebal kat dalam. Dia kan dekat bibir tu tebal, tak ada. Kuntubu, tarik balik. Kuntubung qaimah, ibatin abidatin saihat, ya. Wa ka'san dihaqa, syaraba, pada nun. Syaraba, ni semua samalah, ya, ada nun, bernun, sin ni pun bernun. Syaraba tahura, jadi tebal tu sebab kita naikkan lidah, ya, meninggikan sedikit lidah tu untuk apa, meraihkan huruf yang tebal ta ni.
sa'idan zalaqa. Aila, ada nun kat sini. Aila, ailan, ailan, baru pergi fa'auna, ailan, itu kita gabung makhraj antara nun dengan fa, ya. Ailan fa'auna ni'matin tujza. Ini tebal. Masjida, nun yang tebal, bukan dal tu tebal, nun yang tebal. Masjidau, masjidau, saffau, syarabau, tahu. Sama bunyi dia. Masjidau dirara, dhilla, la tu nipis, nun tu yang nak baca tebal. Kenapa nun tebal? Ni huruf dha ni. Dhilla, dhillau, dhalila. Ya, mudah-mudahan macam ni kita nampaklah, ya, yang nun ini, ya, perlu kita jaga betul, perhati lidah kita ke mana. Ya, dapat perhatikan lidah, rasa lidah, nak tengok pun tak dapat, cuma rasa, ya, rasa lidah tu dia bergerak ke, statik ke, meninggi ke, merendah ke, kena perhati. Sebab dia bila dia meninggi, bunyi tu akan lain, bila dia pergi rumah orang lain, bunyi dia lain, ya. Apatah lagi nun ni duduk di lidah, hati-hati, salah pergi bunyi lain. Okey, jadi sebutan nun bagi bacaan ikhfa hakiki yang tanwin, ya. Jadi maksudnya sama saja. Nun sakinah dan tanwin kalau dia istifal kalau dia isti'la nun dia bunyi dia tebal begitu. Okey, tetapi tetap tidak menyentuh mana-mana pihak, ya, makhraj-makhraj rumah-rumah yang lain. Okey. Alhamdulillah, ya, selesai, ya. Ini mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan, ya, untuk kita faham dan amalkan insya-Allah. Okey, jadi baiklah untuk sesi yang akhir kita ni, iaitu kita sambung, ya, sambung surah, ya, talaki kita surah Ad-Dukhan, ya, ayat 34 hingga 39. Dan kita jagalah, ya, yang apa yang kita dah belajar tu, baik izharnya, baik idghamnya, baik ikhfa'nya, ya. Dan insya-Allah akan datang nanti, ya, ada rezeki panjang umur nanti pada raya insya-Allah, ya. Kita sambung pula, ya, ikhfa' majazi, ya, iqlab, ya. Ataupun ikhfa' juga, tapi kenapa jadi majazi tu? Asalnya majazi lah. Nah, dia namakan iqlab, kenapa? Itu nanti kita akan bincangkan, ya, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita baca di sini, ya, sedikit ilmu waqaf dan ibtidak di sini, ya. Jadi untuk ilmu tajwid, ya, dia membahas tentang cara-cara kaedah sebutan tiap-tiap huruf itu, ya, tiap-tiap huruf itu, ya, sama ada tebal, nipis, ya, panjang, pendek, dengung, tak dengung, ataupun, ya, membicarakan tentang kesempurnaan huruf-huruf Al-Quran. Tapi dalam bab waqaf ibtidak ini, ya, jadi waqaf ibtidak ini adalah ilmu yang berkaitan tentang, ya, kesempurnaan kalamullah itu, ya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT, ya, waqaf yang betul. Maksudnya bila kita baca Quran itu mesti menepati apa yang dikehendaki dimaksudkan oleh Allah SWT. Itu yang terbaiklah. Ya. Tapi ada kadang-kadang, ya, disebabkan nafas kita pendek, ya, ataupun tiba-tiba habis nafas, maka di situ ada ilmu waqaf ibtidak yang ulama ajar kita bagaimana cara nak berhenti, bagaimana cara nak sambung. Cuma secara umumnya kalau kita dah berhenti, pastikan berhenti itu pada hujung kalimah, ya, bagi yang tidak ada tempat tanda-tanda waqaf lah. Kalau ada tanda-tanda waqaf dalam Quran, amalkanlah, ya, gunakan, ya. Hebatnya seseorang pembaca Quran bukan nafas yang panjang, tetapi sejauh mana kita boleh baca Al-Quran itu dengan cara,
ya yang betul, ya maksudnya jaga dia punya ilmu tajwidnya, jaga dia punya ilmu ya waqaf dan ibtida'nya. Hanya mengaci berhenti je. Ya, kalau tak nafas pendek, ya kita kena plan lah. Tapi biasanya kalau bacaan kita ringan, nafas kita panjang. Ya, sebutan kita tu. Sebab dalam sebutan tu ada berat, ada ringan. Tapi kalau semua bacaan tu jadi berat, banyak nafas yang kita guna. Ya, sebab suara dengan nafas tu dia tak lagu. Ya, jadi itu perlu pada perlatihan lah. Ya, yang berat kita beratkan, yang nipis kita nipiskan. Ya, jadi insya-Allah. Cuma di sini ada waqaf, ya, ada waqaf ibtida' yang saya nak sentuh di sini pada ha ni, iaitu Hasan, di mana memberi faham kepada kita, ya, kalimah ayat, ya, ataupun maknanya masih lagi tidak sempurna berhubung dengan ya, makna dan ayat selepasnya. Ya. Namun sekiranya Hasan ini berada di hujung kalimah, hujung ayat, ya, hujung kalimah, hujung ayat, berada di hujung ayat, maka tidak perlu ulang balik. Ya, tidak perlu ulang balik. Tapi kalau Hasan itu berada di tengah-tengah ayat, ya, di tengah ayat lah, maka kena ulang balik, ya, dengan kalimah sebelumnya ataupun dengan beberapa kalimah yang sesuai, ya, sebelumnya. Itu bagi Hasan. Tapi bagi kita ni yang tak kenal mana waqaf ibtida' ni, ya, yang masih baru, ya, sekiranya nak berhenti, ya, maka pilihlah waqaf-waqaf yang ulama telah ada dalam Quran kita tu. Ada jim, kan, ada sili, ada tili. Cuma kalau kita berhenti pada tempat-tempat yang tidak ada tanda waqaf, apa nak buat? Jangan terus rasa tak bersalah terus saja. Ya. Dah lah dia waqaf kat situ, main terus. Jadi maksud makna yang dikehendaki itu berubah. Jadi tak nak, ya, bila kita waqaf pada tempat-tempat yang tidak ada waqaf, pertama pastikan hujung kalimah, yang kedua ulang balik, ya, dengan kalimah sebelumnya, ibtida' balik dengan kalimah sebelumnya, supaya ayat itu tidak terputus, ya. Sebab satu bacaan itu adalah mewakili satu ayat, ya. Tapi kalau kita ada waqaf dan ibtida', walaupun ayat itu panjang sampai 3 baris, ya, ada dalam Quran sampai 3 baris pun ada, ya, ataupun ada satu ayat tu sampai 15 baris, ya, panjang, baru jumpa hujung ayat, kan. Jadi bagi yang ayat-ayat yang panjang, kita boleh waqaf walaupun tidak ada tanda waqaf di situ, tapi ulang balik. Ya, gunalah kaedah ibtida', ya, dengan betul. Cara nak ibtida' tu, bila baca depan guru tu, guru akan tegur lah. Ya. Di sini tak boleh nak ibtida' sini, kena ambil sebelumnya lagi, ambil daripada sini, ambil pada sini. Cuma kalau kita duduk seorang-seorang tak tahu nak rujuk siapa, ya, maka bila kita waqaf, ya, pastikan hujung kalimah dan ulang balik. Ya, jangan kita terus. Bila kita terus, maka akan, ya, segi maksud dan dikehendaki itu, ya, dia akan jadi rosak lah. Ya, bacaan itu akan jadi, ya, jadi rosak. Jadi kita tak nak lah. Jadi kita, peringkat kita ni, kita nak baca Al-Quran itu, ya, kita nak raikan maksud dia, nak raikan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang merah ni ada tam ini cerita tentang ayat tu dah sempurna, tidak berkait dengan selepasnya. Kalau kafi itu, ya, walaupun ayat tu dah sempurna, tetapi cerita tu masih lagi berkait dengan selepasnya. Ya, itu dalam waqaf tidak lah. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid itu baru 50% saja. Kita hanya nak betul-betulkan huruf. Tapi bila kita belajar ilmu waqaf dan ibtida', kita dah sempurnakan lagi ilmu kita dalam ilmu bacaan Quran tu 50%, ya. Sebab tu waqaf ibtida' ni kena baca ayatan-ayatan daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Ya, satu ayat kena lihat mana waqaf dan status waqaf ni waqaf apa? Hasan ke, tam ke, kafi. Ini sebagai saya buka lah, ya. Buka kefahaman pada kita. Pentingnya kita baca Quran itu bukan saja daripada sudut tajwid, ya, tapi ilmu waqaf ibtida' itu kita kena sempurnakan. Okey, baik. Ada siapa nak mendengarkan bacaan? Silakan. InsyaAllah. Sila. Kita ramai ni. Ada 80 lebih. Ya, Ustaz. Siapa tu? Wan Zaitun Ahmad. Betul? Ya, Ustaz. Sila. Kita cuba, Ustaz, ya. Ya. Cuma nak tanya yang kaf tu kita berhenti ke kita terus, Ustaz?
Sebab kata ceritanya belum, cerita dah sempurna tapi cerita masih berkait dengan yang lepas. Kaf, Okey. kaf. Tam dengan kafi ni, kalau kita Yang jumpa kaf ni. tam dengan kafi, baik tam ke baik kafi ke, bila kita wakaf tak perlu ulang balik. Okey, alhamdulillah. Hmm? Saya cuba Ustaz. Sila, fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembaca pertama ni kita mulakan dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Bagus. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Okey, pada ta di sini sempurna, pada nun di sini sama je bunyi nun pada tom ni. Kun. Nun tu betul. Fa'tu bi abaina in kun sama je nipis dia. Okey. Tak bunyi ing, tak ada bunyi ink tak. In kun. Cuba fa tu. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Ahum khairun am qawmu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Wa ma khalaqna as-samawati wal Okey. Ma ni dah bagus. Ma di sini nampak meninggi sedikit. Rendahkan. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Bagus. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن kalau kita nak berhenti tadi sebenarnya kalau kita boleh tadi walakin aktsarahum kan. Betul, ulang balik pada walakin aktsarahum lah. Okey. ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillah ya. Ini orang dah biasa talaki ni, cantik bacaan ni. Cuma Ustaz, saya macam hari ni saya baru nampaklah ikhfa tu sebab saya memang masalah ikhfa bertahun-tahun. Oh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, boleh seorang lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Darwish Zikri ya? Bukan. Siapa nama? Megat Imran. Megat Iman. Boleh lah. Saya tak nampak ni dunia gambarnya. Saya tak pakai kamera boleh ke? Boleh, tak apa. Yang penting suara tu jelas. Baik. Kena berlagu ke Ustaz? Tak payah. Tak payah. Okey, baik. Normal je. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء ليقولون. Okey, pada na tu okey, pada hala tu diseparas. Inna haula ila yaqulun. Tak nak. Cuba. Inna haula'i la yaqulun. Ya. In hiya illa mautatuna al-ula wa ma إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وما نحن بمنشرين.
muncung, nun jangan muncung. Wama, ulang balik. وما نحن بمنشرين Okay. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Okay, kita pisahkan kaf tu dengan nun. In kun kun kalau gabung kun ada di gitu bunyi di gitu. In kuntum sadiqin. إن كنتم صادقين أهم خير أم Hati-hati, nampak macam tersaktah di sini. Ringankan sebutan ini. Ahum khairun am qaum. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Okay, min qablihim. Saya nak pastikan di situ. Min qablihim. Baca ayat tu. Min qabli. Mi itu jangan panjang. Min qablihim. Min qablihim. Sebab masa menolak pada nun tu bunyi mi, dia terpanjang situ, hati-hati. Okey. Terus wama khalaq. Wama khalaqna وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Tebalkan sikit lagi pada ra. Wal nipis, ra tebal. Ya, sebab sebelumnya hamzah pada atas ni. Tu kena tebal ni ra ni. Wal arda wa ma bainahuma. والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Dalam tak lagu jiharkah juga bawa ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah baik bacaan tu ya. Lagunya pun sedap. Okey, jadi dua orang je ya. Dua orang je kita baca hari ni, masa tak mengizinkan. Okey, jadi begitu ya. Bacaannya kita jaga setiap huruf-huruf yang kita baca tu ya. Bila kita menyempurnakan ya, bila kita menyempurnakan ya huruf-huruf bacaan Quran, bila kita sempurnakan waqah-waqah bacaan Quran, di situlah terpancarnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala, terpancarnya mukjizat kalamullah ya taala di situ. Sebab apa? Sebab kita jaga makna yang keluar tu. Jadi akan mendatangkan ketenangan atau mendatangkan kesembuhan, syifa sendiri daripada ayat-ayat Quran yang kita baca tu. Ya? Jadi insya-Allah itulah target kita bila berada dalam perkemas tajwid ni, kita nak capai tahap bacaan supaya kita dapat menyempurnakan segala hukum tajwid dan menyempurnakan segala hukum waqaf dan ibtida. Ya, terima kasih semua atas bacaan ya. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi dan kita tutup ya. Okey, ada soalan sebelum saya tutup? Ada soalan? Satu dua soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Saya nak tanya berkenaan dengan huruf-huruf ikhfa ni, yang dia kata ada 3 martabat tu kan? Okey. Yang 3 martabat tu tak ada kena-mengena dengan bacaan ya Ustaz? 3 martabat tu hanya merujuk kepada jauh dan dekat dia saja. Tapi tak ada kena-mengena dengan cara bacaan lah kan? Tak ada, sebab yang kena mengena tu nun saja. Okey. Faham Ustaz sekarang? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi nak soal? Satu soalan lagi. Ustaz, nak tanya. Ya, siapa ni?
Saya Azrina. Okey, Azrina. Nak tanya, dekat ayat yang in kuntum tu, Okey, okey. sebutan in dengan nun mati bertemu dengan kaf tu kan? Jadi macam kalau kita nak eja dalam bahasa Melayu ni, ing ke dia akan jadi in je? Kalau ing dia dah jadi gabungan. Kalau ing macam ing kan? Dia punya ing dah jadi gabungan. Kita meletakkan pangkal lidah ke rumah kaf. Ing kita angkat. Jadi dia tak nak mengangkat. In kun. Sebab itu kena sempurnakan kena sempurnakan ku. Ya. In lah kan? In kan? In sahaja. Tapi bila saya perhati macam nak dapat tangkap mulut Ustaz kan, dia macam tak dengar tak sangat bunyi in tu. Itu kena berdepan lah, kena datang Sungai Besar lah. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustaz. Lidah kita tu jangan ke mana-mana, jangan pergi ke rumah kau. Itu saja pastikan, ya, insya-Allah. Okey, terima kasih semua atas soalan dan kehadiran. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya. Dan saya ambil kesempatan, ya, mengucapkan, ya, selamat, ya, menyambut Aidilfitri pada minggu akan datang, ya. InsyaAllah kita akan sempurna, ya, puasa 30 Ramadan, ya, insyaAllah. Dan salah dan silap, ya, mohon maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi dan pastikan, ya, mana-mana yang tertinggal nota kuliah, ya, mana yang tak faham tu boleh diulang-ulang lah, insyaAllah. Dan apa yang kita belajar, apa yang kita perbahaskan, ya, maka mudah-mudahan ilmu itu, ya, menjadi kekuatan buat kita untuk kita amal dan kita sampaikan, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita pada, ya, pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wal 'asr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari Raya Ustaz. Selamat Raya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Datin, saudara Datin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sihat walafiat. Amin, amin.